Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan tajuk ajaran sesat tentang konsep kenabian. Dari sudut pengenalan, ajaran sesat ditakdirkan sebagai ajaran atau amalan yang mengaku sebagai ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ianya menyeleweng dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ajaran dan pegangan ahli sunnah wal jamaah tentang konsep kenabian. Akidah adalah unsur terpenting dalam kehidupan seseorang insan kerana ianya asas dakwah dalam perjuangan baginda Rasulullah SAW. Baginda bersabda bahawa, "Aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehinggalah mereka menyaksikan yang tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah." Riwayat Bukhari dan Muslim. Seluruh perjuangan, amalan dan dakwah Rasulullah SAW bersama para sahabat adalah manifestasi terhadap ajaran tauhid yang mereka imani. Akidah ini juga merupakan tunjang bagi umat Islam dalam menggapai kejayaan dunia maupun akhirat dalam mengejar redha Allah. Para ulama telah menjelaskan bahawa beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan laluan utama untuk manusia mengetahui dan beriman dengan rukun-rukun iman yang lain. Beriman kepada Nabi dan Rasul juga dapat memberikan makrifah sebenar tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah Islam yang wajib difahami dan diimani oleh setiap orang Islam. Dalam pandangan syarak, Nabi adalah seorang lelaki yang mendapat wahyu daripada Allah SWT dengan hukum syarak yang diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Allah SWT mengutuskan para rasul untuk memindahkan manusia daripada kegelapan menuju cahaya, kesesatan menuju petunjuk, serta daripada kekufuran dan kesyirikan menuju cahaya Islam yang menerangi. Maka mustahil bagi manusia untuk mengetahui sesuatu perkara jika hanya berlandaskan pada akal semata-mata tanpa adanya petunjuk. Maka Allah memilih dan mengutus manusia tertentu yang disebut sebagai Nabi atau Rasul untuk menyampaikan pesanan-pesanan agama melalui pewahyuan, dan ianya sangat diperlukan bagi umat manusia sebagai petunjuk menuju jalan kebenaran. Pandangan Asy'ariyah. Pegangan utama yang mendasar umat Islam adalah keyakinan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah penutup bagi para Nabi dan juga Rasul, serta syariatnya adalah yang terakhir sehingga ke hari kiamat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40 yang bermaksud, "Tetapi dia Muhammad adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi." Nabi Muhammad merupakan Rasul dan Nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah SWT. Selepas kewafatan baginda, maka tiada lagi Rasul dan Nabi yang diutuskan kepada manusia. Pegangan ini harus dipegang oleh setiap umat Islam dengan yakin dan teguh. Mereka yang menyatakan bahawa Rasul membawa kepada manusia tentang perkara yang tidak sampai oleh pemikiran akal, dan ia adalah perkara asas dalam akidah seperti syurga dan neraka, dosa dan pahala dan lain-lain lagi. Golongan ini sepakat bahawa penilaian baik dan buruk yang diperolehi akal adalah melalui isyarat ataupun melalui wahyu yang disampaikan oleh Rasul kepada manusia. Berkaitan persoalan taklif, golongan ini berpegang bahawa taklif itu hanya diperolehi melalui Rasul, bukan melalui akal. Orang yang berakal juga tidak wajib meninggalkan sesuatu perintah kecuali dengan wahyu dari Allah melalui Rasulnya. Menurut mereka, hanya Rasul yang menjadi asas taklif manusia, menyampaikan suruhan dan larangan dan menyampaikan taklif. Mereka juga berpendapat bahawa perutusan Rasul adalah salah satu bentuk taufik umum daripada Allah kepada manusia, di mana taufik umum itu meliputi kewujudan dalil-dalil perutusan Rasul dan serta memudahkan jalan supaya tiada lagi hujah manusia terhadap Allah selepas diutuskan Rasul. Walaupun perutusan Rasul itu penting kepada manusia, namun mereka berpendapat bahawa Allah tidak wajib mengutuskan Rasul dan perutusan Rasul adalah perkara harus dan bukan mustahil. Seterusnya, pandangan Al-Maturidiyah. Manusia memerlukan Rasul walaupun manusia ditaklifkan berasaskan akal, dan akal merupakan sebab taklif. Namun, taklif hanya berlaku melalui syarak. Maka, untuk merealisasikan syarak, Allah mengutuskan Rasul di samping akal yang sedia ada pada diri setiap manusia. Mereka juga berkata bahawa perutusan Rasul itu adalah harus dan bukan wajib bagi Allah untuk membimbing manusia serta akal ke arah kebenaran dan membendung kezaliman. Dan manusia itu memerlukan Rasul berasaskan 3 faktor. Faktor yang pertama, dalam menentukan kebenaran perlu ada orang yang mulia, terhormat dan terpilih untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dari berlakunya perpecahan dan kemusnahan. Faktor kedua, perbezaan tahap pemikiran dan ilmu, khususnya dalam menentukan urusan dunia dan agama. Maka Allah mengutuskan Rasul untuk menentukan perkara tersebut.
Faktor yang ketiga, kemampuan akal yang amat terbatas dalam menilai sesuatu. Lalu, manusia memerlukan Rasul untuk membawa mereka ke arah jalan yang benar. Para ulama telah berijma' bahawa Rasulullah SAW lebih utama daripada sekalian makhluk, baik ada di langit maupun di bumi. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang membawa maksud, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat ini menegaskan bahawa Allah SWT mengutuskan Nabi sebagai rahmat bagi semesta alam yang mencakupi orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga para malaikat. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan berkenaan ciri-ciri ajaran sesat yang berkaitan dengan konsep kenabian. Pertama sekali, ciri-ciri ajaran sesat yang berkaitan dengan konsep kenabian ialah mereka mendakwa mendapat wahyu ataupun mendapat mukjizat. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada para nabi dan rasul, yang mana ianya sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan manusia biasa. Tujuan mukjizat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah sebagai bukti kebenaran atas kenabian seseorang itu, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat Al-Quran. Manakala wahyu pula ialah firman, yakni kalam Allah yang dibacakan kepada nabi dan rasulnya, yang disampaikan sama ada melalui malaikat Jibril atau tanpa melaluinya. Ini berdasarkan dalil daripada hadis Muslim, maksudnya dari Anas, dia berkata, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar pernah berkata kepada Umar, marilah kita pergi mengunjungi Ummu Aiman sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya. Tak kala kami sampai kepadanya, Ummu Aiman menangis. Maka keduanya berkata kepadanya, apa yang menjadikanmu menangis? Sedangkan apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Aiman menjawab, aku menangis bukan kerana aku tidak tahu bahawa apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi aku menangis kerana wahyu telah terputus dari langit. Maka Ummu Aiman menggerakkan Abu Bakar dan Umar untuk menangis, sehingga keduanya menangis bersama Ummu Aiman. Berdasarkan hadis ini, jelaslah wahyu telah terputus, dan dakwaan seseorang itu mengatakan mendapat wahyu ataupun mendapat mukjizat adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Antara ajaran yang mendakwa mendapat wahyu dan mukjizat ialah ajaran Qadiani ataupun dipanggil Ahmadiyah, dan juga ajaran Rasul Melayu. Ajaran Qadiani, yakni diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, merupakan ajaran yang berasal dari negara India dan mula meresap masuk ke dalam Malaysia pada tahun 1949 melalui ajakan daripada Muhammad Sadiq bin Barakatullah. Mirza semasa hidupnya pernah mengaku menerima wahyu, yang mana wahyu tersebut berbentuk kitab yang diberi nama At-Tazkirah. Mirza juga mendakwa mempunyai sebanyak 1 juta mukjizat. Ajaran Rasul Melayu pula yang dibawa oleh Haji KH, dia mendakwa mendapat ma'unah atau pertolongan serta perlindungan Allah melalui pemberian mukjizat. Contohnya, Haji KH dikatakan tidak terkena hujan disebabkan adanya mukjizat tersebut. Seterusnya, ciri-ciri ajaran sesat yang kedua yang berkaitan dengan konsep kenabian ialah mengaku menjadi Nabi atau menjadi Nabi Isa. Nabi dalam agama Islam bermaksud orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan hidup. Pegangan akidah umat Islam ialah meyakini bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul dan juga Nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan dalil daripada Al-Quran, daripada surah Al-Ahzab ayat ke-40, yang bermaksud Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa daripada seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul dan penutup Nabi-Nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Seterusnya, dalil daripada hadis pula yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, yang bermaksud tidak akan datang kiamat sehingga beberapa kabilah daripada umatku bergabung dengan orang-orang musyrik
dan sehingga mereka menyembah berhala-berhala. Dan sesungguhnya akan ada di kalangan umatku ini 30 orang pembohong besar yang masing-masing mengaku sebagai Nabi, padahal aku adalah penutup para Nabi. Tidak ada Nabi sama sekali sesudahku. Antara ajaran yang mendakwa menjadi Nabi ialah Rasul Melayu dan juga Mirza. Sama seperti dakwaan mereka mendapat mukjizat dan wahyu, dengan sebab itu mereka mendakwa mereka juga menjadi Nabi. Rasul Melayu yakni Abdul Kahar telah mendakwa diri dilantik oleh Tuhan sebagai Rasul Melayu menerusi surah Yasin dan surah Ibrahim menerusi ayat keempat. Ia mendakwa menjadi Rasul Melayu kerana Allah telah menurunkan wahyu kepadanya di Bukit Kemensah, seperti mana keadaan yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika menerima wahyu. Ajaran Qadiani yang dibawa oleh Mirza pula mendakwa bahawa beliau merupakan Nabi dan Rasul. Pengakuan ini dilakukan pada tahun 1901 dan mengatakan bahawa nama Ahmad sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebenarnya merujuk kepada dirinya, bukannya Nabi Muhammad SAW. Mirza Ghulam Ahmad juga mengaku sebagai Nabi Isa. Mirza Ghulam Ahmad mengatakan bahawa Al-Mahdi dan Nabi Isa yang bakal muncul pada akhir zaman merupakan orang yang sama, dan beliaulah yang dimaksudkan dalam perkara tersebut. Seterusnya, ciri ajaran sesat yang ketiga yang mengaku mendapat kasyaf dan juga ilmu laduni. Kasyaf bererti buka hijab, dan bagi kumpulan ahli sufi ianya bermaksud sesuatu yang dicampak ke dalam hati dengan cara anugerah. Ilmu laduni pula boleh dikatakan sebagai ilmu yang didapati tanpa perlunya belajar. Dakwaan itu bercanggah dengan ajaran Islam. Ini berdasarkan dalil daripada firman Allah dalam Al-Quran dari surah Al-Jin ayat ke-26 yang bermaksud, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seseorang pun tentang yang ghaib itu. Berdasarkan dalil ini, jelaslah bahawa Allah yang maha mengetahui tentang perkara ghaib. Akan tetapi perlu diketahui bahawa kasyaf dan juga ilmu laduni ini sememangnya wujud dan diakui oleh ajaran agama Islam dan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Oleh itu ulama telah menetap dan menggariskan syarat untuk menerima kasyaf seseorang itu ialah pertama sekali mestilah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga sunnah, ijma' dan qiyas. Selain itu, kasyaf juga tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum dan juga hujjah. Ciri ajaran sesat seterusnya, seseorang itu mengaku dapat memberi syafaat. Syafaat bererti pertolongan daripada orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat bagi menunaikan hajat-hajat atau melepaskan manusia daripada kepayahan dan kesengsaraan. Ini berdasarkan dalil daripada Al-Quran daripada surah As-Saba ayat ke-22 dan juga 23. Antara ajaran yang mendakwa dapat memberi syafaat kepada pengikutnya ialah ajaran Al-Arqam. Al-Arqam ialah gerakan agama di Malaysia yang diasaskan pada tahun 1968. Ajaran ini diketuai oleh Haji Asy'ari bin Muhammad ataupun lebih dikenali sebagai Abuya. Abuya mendakwa bahawa sesiapa yang bertawassul dengannya ketika kesulitan, maka Abuya akan menghantar bantuan jin Islam. Itulah di antara ciri-ciri ajaran sesat berkaitan dengan konsep kenabian. Sekian, terima kasih.